Duduk di bawah pohon bidara sambil merenung sinaran bulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan taulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama bersua di dalam forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Abid Alim bin Muhammad Ansarudin, sebagai moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak lagi tampan bergaya kerana bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar falsafah dan isu semasa, iaitu kesan dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Untuk panel-panel kita pada hari ini yang bijaksana, Assalamualaikum, apa khabar saudara? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, khabar baik. Saya Muhammad Adik bin Muhammad Rozi, salah seorang ahli sejarawan di Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhzal. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Salam perkenalan semua. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Abdul Aziz, diberi tanggungjawab sebagai panel ketiga untuk forum kali ini. Alhamdulillah, nampaknya kita telah berkenal dengan semua ahli panel kita yang segak lagi bergaya. Kembali kita kepada topik forum kita, iaitu kesan dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya maksud atau konsep dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Azam. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud atau konsep dekolonisasi. Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Sebagai mukadimah, dekolonisasi berkait rapat dengan perkataan koloni yang bermaksud menjadikan suatu tempat sebagai kawasan jajahan. Dekolonisasi pula membawa maksud sesuatu masyarakat ingin membebaskan negara atau kehidupan mereka daripada dijajah. Dalam konteks forum hari ini, dekolonisasi ke atas masyarakat Cina boleh ditarifkan sebagaimana mereka berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada ancaman pihak penguasa Cina yang membataskan mereka untuk menjalankan syiar Islam. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan maksud atau konsep dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China, yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada Saudara Azam. Alhamdulillah. Untuk soalan seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang pertama, Saudara Adib, tentang persoalan apakah faktor-faktor dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum kepada sidang hadirin yang dihormati. Saya akan menerangkan beberapa faktor yang membawa kepada dekolonisasi masyarakat Islam di China. Yang pertama adalah perkembangan agama Islam yang cepat meluas. Penduduk Islam telah meningkat secara besar-besaran pada zaman dinasti Yuan, manakala pada zaman dinasti Qing, mutu agama Islam telah ditingkatkan dan pengaruh agama Islam pada masa itu semakin hari semakin luas. Ini telah mewujudkan beberapa golongan penganut agama Islam di China. Selain itu, pengaruh besar daripada orang Islam yang terkenal di China juga memainkan peranan penting dalam faktor dekolonisasi masyarakat Islam di China. Antaranya adalah pengaruh dalam bidang politik, ketenteraan, sarjana dan penulis. Laksamana Admiral Zheng He atau dikenali sebagai Cheng Hu adalah wakil kerajaan Islam pada zaman dinasti Ming. Beliau mengetuai armada Cina sebanyak 7 kali dan berlayar ke 30 buah negara. Beliau juga dilantik mengetuai salah satu angkatan tentera laut yang paling kuat di dunia ketika itu. Laksamana Cheng Hu telah membuatkan lebih ramai orang gerun dengan kekuatan masyarakat Islam serta menaikkan semangat orang Islam di China untuk berjuang dan bebas di tanah air sendiri. Seterusnya, faktor yang terakhir ingin saya sampaikan adalah perkembangan sains dan teknologi masyarakat Islam di China. Umat Islam di China banyak memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan sains dan teknologi China. Antaranya adalah alat pandu arah angkasa atau kompas yang dicipta oleh seorang ahli ilmu falak yang bernama Zamaruddin pada dinasti Yuan, sangat popular di China. Selain itu, kalender dan matematik yang diperkenalkan orang Islam juga telah digunakan di China dengan jangka masa yang panjang. Pada zaman dinasti Yuan, umat Islam juga terkenal dengan pembuatan meriam di China. Meriam itu tidak menggunakan bahan letupan tetapi menggunakan batu sebagai peluru dan meriam itu sangat popular di China pada zaman tersebut. Meriam tersebut telah memberi banyak sumbangan kepada negara China kerana kos pembuatan yang rendah
dan digunakan oleh ketenteraan kerajaan China. Setakat ini sahaja saudara pengerusi tentang faktor dekolonisasi masyarakat Islam di China. Saya serahkan semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung faktor dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Hazim, tentang apakah kesan dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Dipersilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana telah memberi laluan kepada saya untuk menerangkan kesan dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China. Terdapat 3 kesan yang dapat kita amati, iaitu hak asasi manusia, memusnahkan identiti Islam di sebuah kawasan, kem tahanan Muslim Uyghur. Kita pergi ke kesan pertama, iaitu hak asasi manusia. Hak asasi setiap manusia untuk diiktiraf sebagai manusia tanpa mengira jantina, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan dan kelahiran. Hak asasi ini termasuk hak untuk mendapat kehidupan yang bermaruah, bebas dan selamat. Dekolonisasi masyarakat Islam di China telah mengakibatkan hak asasi manusia mereka dicabuli, malah lebih 1 juta etnik Uyghur dan penutur bahasa Turki yang lain ditahan di pusat tahanan di wilayah Xinjiang. Hak mereka yang telah kerajaan China cabuli ialah hak kebebasan beragama, berhimpun dan bersuara. Uyghur Muslim juga mempunyai hak untuk kebebasan daripada tindakan ganas oleh kerajaan China. Kesan yang kedua ialah memusnahkan identiti Islam di sesebuah kawasan. Beribu-ribu masjid di Xinjiang telah dirobohkan untuk menghilangkan motif Islam dan tulisan Arab. Masjid dan bangunan yang melambangkan Islam di China turut dirobohkan untuk menghapuskan motif dan identiti Islam di kawasan tersebut, seperti kawasan masjid di Hetikah di wilayah Xinjiang yang telah berubah pada tahun 2017. Terdapat juga di satu kawasan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan Xinjiang, iaitu Undang-Undang Anti-Ekstremisme yang melarang pemakaian tudung dan janggut. Kesan yang terakhir ialah terdapat kem tahanan Muslim Uyghur. Antara 2017 dan 2020, pihak berkuasa Vox telah menahan kira-kira 1.5 juta orang Turki Islam. Kebanyakannya ialah dari etnik Uyghur dan sebahagian kecil dari etnik Kazakh dan menempatkan mereka di kem pendidikan semula. Masyarakat Islam di China telah dikurung di kem buruh paksa dan kerajaan China mendakwa bahawa tujuan mereka adalah semata-mata untuk menghapuskan unsur ekstremisme. Namun, di dalam kem tersebut, mereka telah dipaksa untuk taat setia kepada Presiden China iaitu Xi Jinping dan mengecam atau meninggalkan kepercayaan mereka terhadap agama Islam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Hazim. Setelah mengetahui beberapa faktor tentang kesan dekolonisasi ke atas masyarakat Islam di China, kita dapati bahawa masalah ini semakin meruncingkan. Adakah ada jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk soalan ini saya tujukan kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Azam. Silakan saudara. Terima kasih di atas soalan tersebut. Dalam usaha untuk membantu masyarakat Muslim Cina, saya percaya terdapat 3 langkah efektif yang mampu mempercepatkan lagi proses pembebasan mereka. Yang pertama, Persatuan Negara-Negara Islam (OIC) perlu membuat satu resolusi yang membincangkan hak kebebasan warga Muslim di China. Seterusnya, membawa usul tersebut ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Resolusi yang paling berkesan dan perlu dibincangkan ialah pencabulan hak asasi manusia yang diletakkan di bawah Genocide Convention Act 1949 yang menjelaskan pengharaman genosid yang boleh dibawa ke Mahkamah Antarabangsa. Langkah kedua, pengamal media seharusnya memberikan lebih banyak liputan berkaitan penindasan yang berlaku ke atas masyarakat Muslim Cina supaya dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat sejagat. Lebih banyak liputan yang merangkumi fakta-fakta yang benar terhadap perkara yang berlaku ke atas Muslim Cina perlu diterapkan. Antara bentuk penyampaian yang boleh dilaksanakan ialah dokumentari khas, video-video fakta di media sosial, poster-poster di jalan-jalan raya, forum khas yang melibatkan pakar-pakar undang-undang dan kemanusiaan, dan debat antara wakil kerajaan Islam dan kerajaan China. Dan langkah terakhir ialah pemimpin negara-negara Islam sewajarnya membuat rundingan khas bersama kerajaan China. Adalah amat penting bagi kita mengeratkan hubungan mereka terlebih dahulu dengan kerajaan negara China supaya rundingan dapat dilaksanakan secara aman damai dan terus-menerus. Rundingan ini pula perlu diuruskan oleh delegasi atau wakil yang berpengalaman dan mampu menyampaikan hujah dengan baik supaya dapat menguatkan lagi pandangan kita terhadap isu ini. Adalah lebih baik satu jawatan kuasa khas ditubuhkan yang memfokuskan rundingan damai ini. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada moderator bertugas. Alhamdulillah.
Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung forum pada hari ini. Oleh yang demikian, saya minta saudara Adib untuk simpulkan sedikit tentang keseluruhan topik forum kita pada hari ini. Nampaknya masa telah mencuburi kita, jadi silakan Adib. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan penutup bicara tentang kesan dekolonisasi masyarakat Islam di China. Saudara pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita mestilah belajar dan mengambil iktibar daripada masyarakat Islam di China. Akhir kata, saya ingin mengajak semua untuk menghargai jasa orang-orang yang telah memerdekakan agama Islam di seluruh dunia dengan menunjukkan kerohanian yang baik kepada semua. Terima kasih. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jari 10. Salah dan silap mohon dimaafkan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kami. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.